Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, video kali ini saya kongsikan bagaimana memandu kenderaan dengan transmisi automatik. Macam biasa, sebelum menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar sentiasa update dengan video-video terkini. Okey, sebelum ni saya ada kongsikan video bagaimana memandu kenderaan manual kan. Okey, dan ada yang request untuk bagaimana memandu kenderaan auto. Okey, kenderaan auto ni basicnya, okey, gearnya ada PRND kan. Okey, ini adalah basic gear dalam untuk auto transmission. Dan setengah pengeluar terutamanya kenderaan lama, selepas itu dia akan letak 2 dan L kan. P ini bermaksud parking. Okey, bila kita sampai ke suatu destinasi, okey, sebelum kita matikan enjin kita akan letakkan gear di posisi P kan. Kemudian R. Okey, R ni bermaksud reverse jika kita ingin mengundur kan. Okey. Kemudian N adalah neutral. Okey. Neutral kita gunakan apabila kita ingin merepair kenderaan di mana bahagian yang kita repair itu engage dengan gearbox. Contohnya tayar kan, tayar depan kalau kenderaan pacuan depan, dan tayar belakang kalau kereta pacuan tayar belakang kan. Dan juga kalau kita ingin towing kereta kan. Okey, kalau kereta kita di towing, kita letak gear kita di posisi N kan, supaya gear kita release dan kereta kita mudahlah di tow kan, mudah diheret gitu kan. Okey. Ada orang bilang kalau parking lama-lama letak di N. Okey, yang ini salah. Okey, saya pernah tengok juga, okey, di orang share di media sosial, orang share yang kenderaan Proton lah kan, kalau parking lama kita letak di N. Okey, yang ini salah. Okey, jangan letak macam tu. Kalau kita parking lama, contoh di traffic light kan, terlampau lama berhenti, tolak gear ke P dan tarik handbrake. Okey, dan kita lepaskan brake dan kita boleh lepaskan pedal brake. Okey, ini cara yang betul kalau di traffic light kan. Jangan letak gear di neutral. Okey, ini salah. Auto transmission dia tiada clutch kan. Jadi proses menghantar gerakan ataupun menukar pergerakan, menghantar yang sesuai, menghantar pergerakan ataupun putaran enjin ke gearbox, okey, dilakukan oleh torque converter ini. Okey, dalam torque converter ni ada 2 bahagian yang bergerak kan. Okey, satu yang di bahagian enjin. Okay, yang engage dengan bahagian enjin ni, dia akan pass transmission fluid kan ke bahagian gear kan. Okey, bermakna di auto transmission ni dia menggunakan Cheshire untuk menukar torque ataupun menukar daya kilas ataupun memindahkan daya kilas dari enjin ke gearbox kan. Semasa kita laju, okey, minyak ini akan laju juga dihantar ke sebelah kan. Dan semasa kita menekan brake untuk memperlahankan kenderaan kita, okey, secara automatiknya minyak ini pun akan bergerak perlahan kan. So, apabila kita berhenti sepenuhnya, maka tiadalah proses menghantar ataupun menukar pergerakan dari enjin ke gearbox kan. Sebab minyak ini berhenti sepenuhnya daripada menghantar memindah pergerakan dari enjin ke gearbox. Okey, so gearbox kita memang akan selamat. Okey, jadi bila kita berhenti lama di traffic light ke apa semua, jangan letak di N. Okey, letak P dan tarik handbrake kan. Kemudian barulah kita angkat brake di kaki kan. Baik, kenapa kita perlu letak gear kita di P semasa kita berhenti lama kan? Posisi P ni, okey, dia ada safety lock. Okey, so walaupun kita tidak tarik handbrake, sebenarnya gear kita sudah lock kan. Dan kita tarik handbrake untuk pelindungan yang lebih kan, untuk safety yang lebih lah kan. Tetapi kalau kita letak di N dia tiada lock kan. Andai katalah kan, semasa kita letak gear di N kan, kemudian kita tarik handbrake, dalam masa yang sama kan, handbrake putus pula kan, kereta kita akan bergerak dengan sendirinya. Okey, ini bahaya kan.
Kemudian D adalah drive. Okey, ini bila kita mula memandu kan, seperti yang saya tunjuk sekarang ni kan. Kemudian 2. Okey, 2 ni bermaksud kita akan, ataupun kereta kita akan mula memandu menggunakan gear 2 kan. Okey. Kita gunakan ni semasa kita mendaki dan jalan berliku kan, ataupun jalan basah, dan kita perlu bergerak di bawah RPM yang sedikit rendah kan. Okey, yang di tengah-tengah lah kan, yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah kan. Okey. So kita boleh gunakan gear nombor 2 ataupun 2 kan. Dan L pula, okey, bermaksud low. Okey, kenderaan kita akan seboleh-bolehnya bergerak menggunakan gear ratio yang paling rendah. Okey. Setengah, kalau kereta dulu dia tidak naik lagi lah, dia tidak beranjak dari low ke gear 2 ke gear 3 kan. Tapi dalam kereta moden hari ini, okey, daripada low dia akan shifting ke 2 dan seterusnya, shifting tu akan semakin meningkatkan. Itu dalam kenderaan moden lah. Dan low ni pun kita guna sama juga, kita gunakan semasa mendaki ataupun menuruni bukit kan. Begitu juga dengan gear 2 tadi kan, kita gunakan mendaki dan menuruni bukit kan. Cuma bezanya, kita pilih low ni, okey, apabila kita perlu memandu di bawah RPM yang sangat rendah. Okey. Kemudian apabila kita berhenti sepenuhnya kan, okey, iaitu semasa kita sudah sampai di lokasi dan ingin meninggalkan kenderaan kita kan. Okey, apa yang anda perlu buat ialah masukkan gear ke P, tarik handbrake, kemudian lepaskan brake di kaki kan. Okey, jangan silap prosedur. Okey, setengah orang dia letak dahulu gear di P, okey, kemudian dia lepaskan brake kaki, kemudian barulah dia tarik handbrake kan, ataupun brake tangan. Okey, yang ini prosedur yang salah. Okey, kita pastikan kereta kita betul-betul dalam keadaan lock dan pegun dahulu, barulah kita tarik, barulah kita lepaskan brake kaki. Okey, jika tidak, okey, kereta kita akan bergerak sedikit kan. Andai katalah kereta kita bergerak sedikit sebelum kita tarik handbrake, okey, ini akan memberi kesan kepada handbrake anda, kepada gear anda, okey, terutamanya semasa anda ingin bergerak semula kan. Seperti gear anda agak keras sedikit ditarik ke belakang kan, untuk ke posisi R dan ke posisi N kan. Itulah sebabnya kita perlu lock dahulu transmisi kita kan, dengan meletak gear di P dan tarik handbrake, barulah kita lepaskan brake. Okey. Sesetengah kenderaan dia ada sport mode kan, ataupun manual mode kan, seperti FD2 kan, seperti Privé kan. So yang ini dia ada plus minus lah, ataupun yalah, dia ada plus minus, di mana kita boleh rendahkan gear semasa kita ingin mendaki kan, ataupun kita ingin memandu dengan RPM yang rendah dan kelajuan yang rendah kan. Okey. Okey, yang saya terangkan tadi itu adalah secara teori kan. Jadi sekarang saya tunjukkan pula lah cara-cara menggunakan kereta ataupun cara memandu kereta dengan transmisi automatik. Okey. Okey, langkah pertama sebelum anda menghidupkan enjin kereta anda ialah anda perlu pijak pedal brake. Okey. Ini adalah safety, okey. Kemudian barulah anda putarkan kunci untuk hidupkan enjin. Jika anda ingin bergerak secara mengundur, okey, anda perlu tekan, ataupun setengah kereta dia akan ada lock sama ada di kiri ataupun di kanan ataupun di bawah. Okey. Jadi lock ini kita perlu tekan dahulu, okey. Untuk kereta saya ini saya sudah modified, jadi saya perlu tekan ke bawah, kemudian barulah saya tarik ke R. Okey. Selepas itu barulah kita boleh turunkan handbrake dan barulah kita lepaskan brake perlahan-lahan sehingga kereta mula bergerak. Jika anda ingin bergerak ke depan pula, okey, anda perlu gerakkan daripada P ke D sepantas yang boleh, tapi jangan terlalu pantas lah. Okey, dan anda boleh
turunkan ataupun lepaskan handbrake ataupun brake tangan. Kemudian anda boleh lepaskan brake kaki perlahan-lahan sehinggalah kereta mula bergerak. Baik, perkara yang anda perlu elakkan semasa ingin menukar gear, okey, ialah jangan lakukan hal seperti ini. Okey? Jika anda lakukan seperti itu, okey, lampu reverse akan menyala agak lama, okey? Dan ini akan mengelirukan pemandu yang berada di belakang anda, yang berada di belakang kereta anda, okey? Tapi jika anda menukar gear dengan pantas, okey, lampu reverse hampir tidak sempat menyala. Okey? Dan ini boleh mengelakkan kekeliruan kepada pemandu yang berada di belakang kereta anda. Itu saja video untuk kali ini, okey? Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA, like video ini jika anda suka. Okey, share dengan kawan-kawan. Assalamualaikum, bye bye.